Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hadis pertama di bawah fasa pertama, hadis pertama, tajuk berkenaan dengan sunat-sunat wudu. Jadi sambungan pada malam ini pada muka surat 49. Muka surat 49. Saya baca sekali lagi hadis ini. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, bila seseorang kamu bangun dari tidurnya, janganlah dia membenamkan tangannya ke dalam bekas air sehingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali, kerana dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Jadi hadis ini telah kita bincang sebelum ini. Cuma pada malam ni sambungan. Cuba tengok muka surat 49. Muka surat 49. Ini adalah beberapa kesimpulan daripada hadis ini yang bukan merupakan kesimpulan utama yang dikehendaki di sini. Kesimpulan itu ialah larangan memasukkan tangan ke dalam bekas sebelum membasuhnya. Ia merupakan suatu yang disepakati oleh ulama'. Tetapi jumhur mutaqaddimin, yakni ulama-ulama dahulu dan juga ulama mutaakhirin, ulama kemudian, mereka berpendapat ia adalah larangan yang bersifat tanzih, bukan taharim. Jadi Nabi dalam hadis ini seperti mana yang saya terjemah tadi, dan masing-masing bagi yang ada kitab dia boleh lihat bagaimana dalam hadis ini terdapat larangan daripada Nabi SAW supaya tidak terus mencelup tangan ke dalam air bila bangun daripada tidur. Bahkan Nabi suruh basuh terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jadi isu yang timbul di sininya larangan itu, sebab larangan ini kalau mengikut kaedah, bila Nabi larang maknanya haram lah. Itu kaedah umum, biasanya begitu. Jadi apakah larangan mencelup air dalam hadis ini dengan makna tahrim ataupun bagaimana? Jadi jumhur ulama kata tidak. Larangan di sini maksudnya tanzih, untuk jaga supaya bersih. Untuk supaya diutamakan kebersihan. Maknanya kalau bangun tidur terus dia mencelupkan tangan ke dalam air pun tidaklah termasuk dalam perbuatan haram. Kerana larangan ini litanzih. Di bawah itu disebut apa makna larang tanzihi. Bukan larang itu tahrimi, tidak. Larangan yang bukan bermaksud haram, itu maksudnya larangan tanzihi. Sebaliknya larangan itu hanya bermaksud untuk mengelokkan, membersihkan dan seumpamanya. Dengan maksud itu. Makna keutamaan kepada kebersihan. Itu maksud larang itu. Bukan makna haram, tidak. Jika seseorang memasukkan tangan ke dalam air, air tidak menjadi rosak dan tidak berdosa orang yang memasukkannya. Maknanya sebelum basuh tangan itulah. Sebelum basuh tangan itu. Asal hukum air dan tangan ialah suci, lalu ianya tidak menjadi najis dengan semata-mata syak. Jadi, kalau kita tengok zahir ni, makna tangan ni bersih. Air tu juga bersih. Jadi bersih, bila bercampur dengan yang bersih, dia tak akan jadi kotor. Zahir itu. Fiqh ni dia mengambil kira zahir itu. Jadi maknanya hak Nabi suruh basuh itu sebagai bercermat lah. Sebagai mengutamakan kebersihan itu. Jadi kaedah-kaedah syarak saling menyokong pandangan ini. Dan tidak mungkin dikatakan yang zahir pada tangan adalah bernajis. Tak mungkin gitu.
Sebab bila zahir itu nampak bersih, kira bersih. Jadi bila dicelup ke dalam air yang bersih, maka air itu tidak akan bertukar menjadi najis. Bahkan ada dalam riwayat lain sebut, tangan manusia, anggota manusia ini dia tidak najis. Jelas disebut. Dalam Sunan Nasa'i pun kita telah jumpa. Mana anggota tubuh manusia ini dia tidak najis. Kecuali ada najis. Biar jelas perkara itu. Kalau tidak jelas, jadi syak tidak dikira. Tidak diterima pakai di sini. Kemudian Imam An-Nawawi menyambung lagi. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi sebut, hukum ini semuanya bila seseorang syak tentang kenajisan tangan. Satu golongan ashab kita, yakni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka berpendapat bila seseorang yakin tangannya bersih, lalu dia mahu mencelupkan tangan dia atau menyelamkan tangan dia ke dalam bekas air sebelum membasuhnya, maka hukumnya adalah hukum syak lah. Kalau dia syak lah. Kalau dia tidak syak itu, tidak jadi apa-apa masalah. Ini kerana sebab-sebab najis bagi kebanyakan, ini kerana sebab-sebab najis bagi kebanyakan orang adalah tersembunyi. Lalu ditutup pintu supaya orang yang tidak berilmu tidak bermudah-mudah padanya. Jadi nak mengelak daripada syak lah. Dalam mazhab Syafi'i dia ambil kira. Maknanya Nabi suruh basuh terlebih dahulu tu bukan kerana pada tangan itu ada najis. Tidak, tapi supaya tidak timbul syak itu. Sebab Nabi sebutkan di hujung hadis tu, kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Boleh jadi tergaru di tempat-tempat kita kata dubur misalnya. Bagi sesengah masyarakat yang mana beristinja dengan batu, sangat terkesan lah. Kalau garu di kawasan itu, boleh jadi akan lekat saki-baki, najis yang bercampur dengan peluh. Sebab apa? Beristinja dengan batu ni, dia tidak sebersih beristinja dengan air. Di situ nak jaga kebersihan itu. Nak jaga kebersihan. Jadi kalau timbul syak pula, menyebabkan jadi was-was pula, terganggu pula konsentrasi dalam salat itu, fokus dalam salat, itu tidak bagus. Sebab itulah ashab dalam Syafi'i ini kata, kukuk mana pun dikira syak lah. Boleh berlaku syak tu. Sebab itulah ada setengah ulama menggunakan istilah ihtiyat, bercermat. Basuh tangan itu sebagai bercermat. Supaya tidak timbul syak. Sebab kalau syak itu sebenarnya dia boleh menjadi satu gangguan lah. Syaitan boleh guna tu. Rasa tidak yakin tu boleh diguna oleh syaitan untuk menyebabkan solat itu jadi tidak tenteram, tidak aman. Sebab yang kita bincang ni berkenaan dengan taharah ni sebenarnya untuk solat lah. Untuk solat. Supaya solat kita itu berada, kita masuk dalam solat dalam keadaan yang betul-betul hati itu boleh fokus pada Allah. Tak timbul dah isu-isu sampingan itu. Dan selain daripada itu, untuk menutup pintu supaya orang yang tidak berilmu ni bermudah-mudah saja dalam bab najis ni. Dia kena utamakan itu. Mana dalam kehidupan umat Islam, dan terbukti bagi kita yang belajar bahawa dalam mazhab Syafi'i ini dia paling bersih lah. Keutamaan dari segi nazafah, dari segi taharah dalam mazhab Syafi'i ini paling ketat. Itu memang semua ulama terima. Dia tekankan sangat. Mana ada kebaikan lah. Baik, pendapat asah yang dipegang oleh kebanyakan ashab kita ialah tidak makruh. Maknanya perkara ini menjadi khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Seseorang yang tidak basuh tangan, kemudian dia celup air. Jadi setengah-setengah pendapat dalam mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh juga, dia kata makruh. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Tetapi mengikut pendapat yang asah, pendapat asah ni maknanya ada dua pendapat. Pendapat itu lebih kuat. Itu pendapat asah. Pendapat yang lebih kuat. Setengah ulama kata pendapat yang satu lagi pun kuat juga. Cuma yang ini lebih kuat. Itu istilah dalam mazhab Syafi'i. Bila orang belajar fiqh, dia panggil qaul yang asah. Jadi mengikut qaul yang asah, yang dipegangi oleh kebanyakan tokoh-tokoh kita, mana tokoh dalam mazhab Syafi'i, tidak makruh. Khilaf tu dalam bab ni. Dalam mazhab Syafi'i ni pun khilaf. Bahkan seseorang itu boleh memilih antara terus mencelup tangan ke dalam air, boleh terus mencelup tangan ke dalam air atau membasuh tangan terlebih dahulu. Dia boleh pilih sama ada bila bangun tidur tu, dia terus nak mencelup air sebelum dia basuh tangan, ataupun dia basuh terlebih dahulu. Itu boleh. Tidak ada hukum makruh pun di situ. Mana khilaf lah dalam mazhab Syafi'i. Ada yang kata makruh, ada yang kata tidak makruh. Jadi bagi mereka yang mengatakan tidak makruh, kerana Nabi SAW menyebutkan tidur serta mengingatkannya
serta mengingatkan sebabnya ialah syak. Bila ternafi illat, iaitu sebab, maka ternafilah larangan. Jadi bila kita yakin tidak ada najis, maka daripada mana datangnya syak itu? Dah tahu jelas tangan kita bersih. Sedangkan illat jadi makruh tu kerana sebab timbul syak. Syak tu timbul kalau kita ragu tentang ada ataupun tidak. Syak tu. Jadi kalau syak tu hilang, memang kita yakin tangan kita bersih. Nak timbul syak macam mana lagi? Itu maksud dianya. Baik, jika larangan itu umum, nescaya Nabi SAW akan bersabda. Kalau larangan itu umum, larangan itu kuat, pasti Nabi kata begini. Janganlah dia memasukkan tangannya sehingga dia membasuhnya. Bahasa Nabi itu tidak tegas. Bahasa Nabi itu tidak tegas. Kalaulah maknanya Nabi larang dengan makna haram, mesti Nabi kata janganlah dia memasukkan tangannya sehingga dia membasuhnya. Itu bahasa tu lebih tegas. Tetapi sebaliknya yang digunakan oleh Nabi dalam hadis ni, kalau kita perhatikan, Nabi kata, janganlah, fala yaghmis yadahu, janganlah dia memasukkan tangan dia ke dalam bekas air sehingga dia membasuh 3 kali. Sebab dia tidak tahu di mana tangan dia berada ketika dia tidur. Jadi tidak tahu. Maknanya di situ ada kemungkinan sahaja. Kemungkinan tangan itu terkena najis di bahagian dubur ke ataupun di bahagian tempat sulit, daki dan mana kotor. Jadi kalau kita bangun, kita tengok tak ada pun, mana terus boleh celup lah. Itu ya. Jadi bila kita tengok tangan kita tidak ada kesan-kesan kotor, hitam ke di celah kuku misalnya, maknanya yakin itu tangan bersih. Patut cium pun tak ada bau busuk kita kata. Kalau begitu boleh celup, terus boleh celup. Tidak makruh. Tidak makruh. Tetapi bagi pendapat yang kedua, pendapat yang seperti yang disebut oleh Imam Nawawi, yang dalam mazhab Syafi'i juga yang kata makruh tu, sebab dia kata takut timbul tu lah. Betul, zahirnya nampak tidak ada. Kok ada. Kok ada tu lah setengah ulama kata tak boleh kira. Kok ada tu. Ada ke tidak? Yang kata makruh atas rasa ihtiyat, cermat. Atas rasa itu. Jadi kalau nak kira yang mudah, yang lebih ramai, dia kata zahir tak ada. Tak timur makruh tu. Tu pendapat lebih ramai lah. Dan itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang asah. Kalau pendapat tu kuat, pendapat ni lebih kuat lagi. Itu pendapat yang asah. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Baik. At-Turbashti berkata, hadis ini berkaitan dengan orang yang tidur pada waktu malam, serta ia beristinja dengan menggunakan batu. Seseorang yang keadaannya bukan sedemikian, maka situasinya adalah lebih luas. Namun begitu, ia tetap digalakkan untuk membasuh tangannya. Ini kerana sunnah bila ia datang untuk sesuatu maksud, bukan bermakna sunnah tersebut hilang dengan hilang maksudnya. Dia begini, perenggan terakhir ni, kata Turbashti, sebenarnya ada pun kenyataan daripada ulama lain. Hadis Nabi ni, asbab wuruk hadis Nabi. Kenapa Nabi beri penekanan jangan celup tangan? Kecuali basuh dulu 3 kali. Sebab kamu tidak tahu tangan kamu, masa kamu tidur, tangan kamu bermalam di mana kamu tidak tahu. Mengikut setengah ulama, hadis ini dia berkait dengan satu kelompok masyarakat Islam yang berada di kawasan jauh daripada Madinah. Kawasan itu kawasan panas. Dan nak dapat air pun payah. Jadi mereka biasanya, mereka beristinja bukan dengan air, tetapi dengan batu. Jadi tidur pada waktu malam dahlah panas. Boleh jadi peluh akan berkumpul di tempat sulit tu. Dalam keadaan mereka istinja bukan dengan air. Beristinja dengan batu ni, kuku mana dia akan ada kesan-kesan itu. Kesan najis itu. Untuk orang-orang begini. Itu yang dimaksudkan oleh At-Turbashti tu. Jadi bagi orang yang berada di kawasan bandar, tidaklah panas seperti mana di kawasan-kawasan tertentu, dan mereka pun mudah nak dapat air, misalnya di Madinah, tak timbul masalah ni. Tambah-tambah tidur pula dalam keadaan berpakaian yang lebih kemas, kita kata tak? Tu misalnya, tak timbul masalah. Sebab kita sekarang kita kata tak? Boleh kata-kata tak timbul masalah lah. Bahkan orang kita ni, bagusnya, ni boleh puji lah. Sebelum tidur tu, dia bersihkan dulu tubuh dia. Sama ada wuduk ke, ataupun dia bersihlah kemaluan tu. Sebab apa? Sebab air pun banyak. Air banyak. Nak dapat air tu mudah. Zaman kita lah ni. Kalau di Mekah ni, Madinah pun nak dapat air mudah. Dah sekarang ni. Ni di suatu ketika dulu. Dah sekarang ni, di muka dunia sekarang ni kita kata. Masih ada lagi orang-orang di kawasan ni.
Saya pernah pergilah. Kawasan orang Badui, dia ternak kambing. Memang tak ada air pun tempat dia. Memang kita pergi, bila kita buat air kecil tu, kita beristinja juga. Memang tak ada air. Tempat-tempat. Dia puak-puak dia pun kita tengok pakaian pun bau lebih kurang kambing. Bahasa dia pun kita tak faham. Bahasa kampung sangat. Tak faham apa satu. Dia bercakap. Kecuali orang duduk situ 25 tahun dah, orang Fatani tu, dia boleh faham lah. Dia kata bahasa dia ni tak bahasa kampung sungguh. Kalau tak biasa memang tak faham. Kalau dalam situasi itu, orang yang hidup dalam keadaan itu, maka terpakailah hadis ni kepada dia. Sebab dia hidup begitu. Dia solat pun dengan pakaian tu. Masalah kita kata najis binatang yang halal dimakan tu kan. Air kencing dia dan sebagainya. Kita sudah bincang kan. Perkara tu khilaf ulama. Ada kata boleh, ada kata tidak boleh. Jadi bagi dia tak ada masalah. Untuk dia yang hidup di kawasan tu, kalau kita perketatkan dari sudut kebersihan, jadi susah pun buat dia tu. Itu. Ya, boleh. Satu tadi dia sebut tadi. Dia gini, dia dua keadaan lah. Kalau dia memang pasti tangan dia tu ada nampak yang najis, tu tak boleh. Dia tak boleh celup, dia kena basuh dulu. Tu memang haram, tak boleh. Sebab air tu sikit. Dia nak kalau dia yakin, sebab tu tadi dia bincang syak saja. Syak saja tu. Hak tu yang jadi isu tu syak. Bila syak dia tidak boleh asah hukum atas syak tu. Asalnya bersih. Air pun bersih, kata tadi dah sebut tadi nak. Tapi kalau memang jelas, yakin ada bau pun tangan tu, tu tak boleh lah. Kena basuh dululah. Kalau gitu dia kena basuh dulu. Hak kata khilaf dalam mazhab Syafi'i tadi, syak. Begitu. Baik, seterusnya hadis yang kedua. Kita pergi kepada hadis yang kedua. An Abi Hurairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza istayqaza ahadukum min manamih, falyastanthir 3 marrat, fa inna asy-syaitan yabitu ala khayashimihi." Ni jamak khayshum. Jamak daripada kalimah khayshum. Khayshum itu mufrad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, bila seseorang kamu bangun dari tidurnya, hendaklah dia memasukkan air ke hidungnya dan menghembuskannya sebanyak 3 kali. Dia panggil istinsyar. Istinsyar. Kerana syaitan bermalam di dalam rongga atas hidungnya. Rongga atas. Dia bukan rongga ni. Rongga atas ni mana sini? Sini. Ni bahagian atas. Ni panggil khayshum. Bukan rongga hak sini. Hak atas, bahagian atas. Dia panggil khayshum. Orang Kelantan panggil baterong. Bukan sini, hak atas. Sebab tu bila kita masuk air kan, kita kena angkat kepala tu. Buat gitu supaya dia pergi ke khayshum tu. Cuba tengok di sini lah. Cumanya khayshum ni, bila sebut khayshum ni, ialah kenapa ada sunnah itu? Ulama bincang tu, air yang bagaimana kita nak masuk air dalam hidung ni, kalau air tu air klorin tu tak sesuai. Ulama kata kalau dalam kitab dulu, dia kata sebab dia ada unsur nak membersihkan saluran pernafasan untuk orang resdun, semua ada disebut dalam kitab lah. Jadi air itu kena pastikan air tanah, air daripada tanah yang tidak bercampur dengan bahan-bahan lain. Misalnya kata bau klorin nak masuk tak sesuai, dia tidak ada unsur perubatan. Dia tidak boleh dia tidak boleh menyegarkan saluran khayshum pernafasan itu. Itu mengikut ulama begitu. Mana kena tengoklah. Mana kalau air itu nampak berkarat dak, air itu nampak kotor tak boleh, tak sesuai tu. Boleh jadi ada implikasi yang tidak baiklah. Kalau kita tidak tengok kualiti air nak masuk dalam hidung, ikut-ikut air tak boleh begitu. Ini ada ulama peringatkan dalam kitab. Baik. Dalam hadis ni sebut, sesungguhnya syaitan bermalam dalam rongga atas hidungnya. Khayashim ialah lafaz yang menunjukkan lebih dari satu. Plural lah. Kepada lafaz satunya singular itu khayshum. Khayshum ni makna satu. Khayashim maknanya khayshum. Sebab dia kata tu kata jamak. Khayashim. Kalimah ini mempunyai beberapa makna. Dari segi bahasa Arab. Kalimah khayshum, jamak dia khayashim.
Dia ada beberapa makna. Antara makna dia adalah sebelah atas bahagian hidung dan keseluruhannya. Dia bila sebut khaysum ni, dia lebih kepada bahagian atas ini. Tepak sengau hidung. Orang yang belajar mengaji Quran tu kan huruf ain tepak sengau itu. Khaysum dia panggil. Itu satu makna. Mana rongga hidung bahagian atas. Dan keseluruhannya. Ada juga yang kata begitu. Setengah ulama mengatakan khayashim ataupun mufrad dia khaysum adalah bahagian hujung hidung yang berhubung dengan bahagian permulaan otak. Mana bahagian atas. Allah Alam lah, dulu guru saya dia ada sebut, dia kata khaysum ni, khaysum bahagian atas tu, bahagian atas bagi kotak dia panggil suara qarar dia panggil. Bagi orang yang belajar tajwid lah. Situ dia pergi. Khaysum, lepas naik atas sikit tu qarar dia panggil. Dia sebut begitu. Dia bunyi qarar tu maknanya dia jelah saya buat tak jadi, tapi dia sebut. Misalnya zalika, suara dia tu naik ke atas, naik tinggi. Saya buat pun tak jadi, tapi dia sebutlah. Qarar dia panggil. Khaysum, atas tu qarar. Jadi qarar tu makna hampir dengan otak tu. Hampir dengan otak tu. Tu. Ada ulama kata gitu, maksud khayashim itu. Cuba kita tengok qari bila kecek biasa, bila baca Quran ke tinggi bunyi suara, duduk sini bunyi. Tu payah juga, perlu latihan juga. Tujuannya nak suruh bunyi Arab itu. Lahinu biluhunil Arab. Bacalah Quran, cuba ajah biar jadi suara seperti orang Arab. Sebab huruf tu huruf dia, bukan huruf kita. Bukan huruf Melayu tu, huruf Arab. Hijai. Payah nak buat tu. Payah nak buat tu. Kena pergi 9 bulan tak jadi lagi, pakai baca begitulah dia tu. Ambil pahala. Itu yang kedua. Dua sebut di sini, dua sebut di situ. Itu makna khaysum ataupun khayashim jamak dia. Dalam hadis ni juga Nabi sebut syaitan bermalam di dalam rongga hidung. Mungkin dengan makna hakiki, iaitu benar-benar tidur dalamnya. Jadi kenyataan Nabi bahawa seolah-olahnya sebab apa kena masuk air ke dalam hidung sampai ke khaysum, kemudian dihembuskan balik nak membersihkan. Sebab syaitan tu dia tidur. Makna sebab syaitan ni dia sinonim kepada kotor, cemar. Jadi seolah-olahnya zahir apa? Itulah illat kenapa kita disyariatkan masuk air ke dalam hidung tu. Betul kah begitunya? Cuba tengok di sini. Jadi kenyataan Nabi bahawa syaitan bermalam di dalam rongga hidung mungkin dengan makna hakiki. Memang betul gitu sungguh. Kalau orang lain sebut kita tak percaya, bila Nabi sebut kita percaya. Sebab Nabi sebut. Mana benar-benar tidur dalam hidung lah. Maksudnya kenyataan Nabi itu hakikatnya begitu. Itu satu. Boleh difaham gitu. Mungkin juga dengan makna majazi. Bukan makna sebenar. Sebut gitu zahirnya. Tapi bukan makna itu yang Nabi kehendaki. Itu dia panggil majazi. Bahasa berkias. Tapi sebenarnya ia bermaksud syaitan membisikkan dalam fikiran supaya timbul perasaan malas dalam su. Sebab dia duduk di khaysum tu dekat dengan otak tu. Dekat dengan otak tu. Tu. Maknanya kalau kita faham gitu, itu pemahaman secara majazi. Bukan maksud seperti zahir teks itu. Khaysum ialah penghujung hidung yang bersambung dengan permulaan otak itu. Ia merupakan tempat perasaan yang pelbagai dan tempat yang berkait dengan khayalan ataupun pemikiran manusia. Bila seseorang tidur, lalu berhimpunlah pelbagai perkara. Kering, hingus atau lendiran padanya, pacak dera menjadi lemah dan fikiran bercelaru sehingga dia melihat mimpi-mimpi yang mengarut. Itu salah satu peranan iblis dan syaitan lah. Bila dia bangun dari tidurnya dan membiarkan rongga tersebut sedemikian, maka akan berterusan kemalasan dan kelesuan. Pandangan yang tepat menjadi sebaliknya. Sukar memperoleh khusyuk dan menegakkan hak-hak sembahyang serta yang berkaitan dengannya. Sebab dia beginilah mudahan. Kalau dalam setengah-setengah kitab tu dia kata, bila kita tidur, rupanya kawasan ni dia ada juga tersimpan. Hak kita panggil apa? Kita kata hingus dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bersih ke kawasan ni, dia tidak selesa. Bila masuk dalam solat tu tidak selesa. Tujuan nak suruh selesa. Jadi syaitan ni, dia naklah kalau kita tak selesa dalam sembahyang tu. Itu maksud dia nya. Dikaitkan dengan iblis tu. Sebab iblis ni, syaitan ni dia nak kita masuk dalam solat dalam keadaan tidak selesa. Salah satu tempat yang menyebabkan tidak selesa, kawasan ni. Dah mulut basuh dah.
Gosok gigi dah, koma dah. Hak atas ni pula ni. Jadi kalau memang beza dia ada. Sebab saya sendiri, kalau kita tengok air tu tak sesuai, kita guna air mineral, masuk air dalam hidung. Biasa rasa pedis sikit, lepas tu dia rasa selesa. Hak tu sebenarnya syaitan tak asal lah gitu. Sebab tu Nabi isyarat syaitan duduk situ tu. Biar kotor situ. Bila kamu masuk nak solat itu, akad takbir itu dalam keadaan tak selesa. Dia nak benar tu. Kita kena ingat. Itu maksudnya. Baik. Seterusnya. Kemudian At-Turbashti berkata. Segala yang disebutkan dalam hadis ni hanyalah berdasarkan kemungkinan sahaja. Yang sebenarnya ialah beradab terhadap kalimah-kalimah nubuwah yang merupakan rahsia-rahsia ketuhanan. Serta tidak memperkatakan sesuatu tentang hadis ini dan yang seumpamanya. Turbashti kata, hak ulama' dia sebut sani, setan ada sungguh. Boleh juga kita terjemah gitu. Mana bahasa hakiki. Selagi tak ada syaitan, tak ada situ. Cuma Nabi isyarat tu tepat yang perlu kena jaga. Supaya keselesaan salat kita tu. Sebab apa situ terkumpul dia punya balgam, kita kata dah. Gapo dia lagi hingus ke di atas ni. Jadi nak korek dengan tangan. Apa tak boleh sebab dia dalam. Aku tu kena masuk air tu sebab tu kena akak kepala tu. Kemudian istinsyar. Istinsyar makna keluarkan. Tu. Baik, itu kata-kata ulama. Nabi tak sebut gitu. Pandangan ulama sebab nak memahami hadis Nabi. Baik. Sebab tu dia kata kata-kata pandangan ulama tu berada dalam kadar kemungkinan begitu maksudnya. Kata Turbashti. Ni orang alim Turbashti ni. Sebab tu orang ambil kata-kata dia. Hak sebenarnya macam mana? Dia kata hak sebenarnya, kalau kita nak beradab, kita nak pakai hak zahir Nabi sebut, kata-kata Nabi itu merupakan kalam nubuwah. Kalam wahyu sebenarnya, kata Turbashti. Kita tak tahu rahsia-rahsia di sebalik itu. Kita hakikat kita tahu. Apa Nabi kata gitu? Syaitan duduk tu, apa dia maksud sebenar? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi bila Nabi suruh istinsyad dengan menyatakan ilak kerana syaitan duduk situ, kita buatlah. Tak tahu sebenar lagu mana. Dan itulah sikap sahabat. Nabi buat, kita buat. Tak caralah. Hikmat dia tahu ke tak tahu. Sebab Nabi ni kalam nubuah. Nabi ni kalau dia kecek tidak seperti kita. Daripada Allah itu. Itu maksud Turbashti di sini. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan kepada Rasulnya makna-makna yang ganjil. Dan menyingkapkan kepadanya hakikat pelbagai perkara yang tidak mampu untuk dikuasai oleh kefahaman dan akal manusia. Sebenarnya kata-kata Turbashti ni, dia lebih cenderung supaya jangan kita kata majazi perkara itu. Dah Nabi sebut gitu, kita terima sajalah. Bila hadis tu sahih. Sebab Nabi bila dia bercakap ni, dia tidak sia-sia percakapan dia tu. Mana tahu takut syaitan ada sungguh situ. Jadi makna kena bersihlah kawasan tu. Sebab syaitan ni sifat dia kotor. Tu maksud Turbashti. Tak usah dia nak tahu jauh-jauh lah, takut tak betul. Sebab tu dia kata ulama sebut tu ihtimal, kemungkinan sahaja. Tu. Tak sakit kepala kita. Gitu banyak dalam hadis ni jenis gitu. Misalnya, saya ambil contoh. Ni saya sebut dah sebelum ni. Misalnya Sayyidina Ali, dia pernah tengok Nabi bila selesai ambil uduk, Nabi minum air lebih dalam bekah tu. Minum sambil berdiri. Sayyidina Ali kata, aku buat ni kerana aku tengok Nabi buat ya. Aku tak tahu apa hikmat dia. Maksud apa Nabi buat gitu, aku tak tahu. Tapi bila kata Nabi buat, aku tengok sendiri. Maka aku buat. Dan perbuatan Nabi ni atas dasar iman, yaqazah imani, kita kata. Yaqazah imani, atas kesedaran iman, hak Nabi buat mesti baik. Bila jelas sahih. Tak sahih ke mana, dia kata, aku tengok sendiri. Apa Nabi minum tak saya tanya aku tak tahu. Nabi pun tak ayat. Supaya juga hal ni. Nabi ni, dia kata masak air dalam hidung, dia sendiri buat. Ada hadis fi'li, ada hadis qawli. Ada hak Nabi buat, ada hak Nabi sebut. Buatlah. Itu maksud Turbashti. Tak suruh fikir pelik-pelik. Asal itu dia kata, seolah-olah begitu. Baik. Sebabnya Nabi bila dia bercakap ni, itu daripada Allah. Supalah misalnya kalau guru saya tu dia sebut apa Nabi suruh bila kita nak berzikir lepas mayang. Subhanallah sampai 33 kali.
Tempat lain Nabi tak sebut sebanyak tu. Cukup bila 99 jadi dah 33 kali 3. Cukup dengan la ilaha illallah. Bila tu selepas salat, apa Nabi, apa hikmat? Tak ada seorang pun ulama boleh sebut. Apa gitu. Patut tak boleh kalau kita buat 330. Boleh, tapi apa Nabi buat 33? Kalau mengikut guru saya, dia kata, kita buat sebanyak tu sudah. Nak banyak tempat lain. Sebab Nabi sebut jelas, tu takhsisul adat. Ta'yinul adat. Mana mengkhususkan bilangnya. Tak tahulah apa hikmat dia. Ulama tak boleh nak sebut. Tak ada seorang pun boleh sebut tu. Sebab apa yang jadi 33 kali? Dan Nabi suruh, sahih, ikutlah. Supaya sahabat, dia pakai ikut je. Tu cara ulama. Sebab dia ada setengah-setengah perkara ni, bila sahih daripada Nabi, kita tak tahu apa hikmat pun. Bila jelas, kita pakai ikut saja. Saya tak tahu apa Nabi pergi ke kanan. Kita ikutlah ke kanan pun, kita tak tahu. Gitu. Kita dengan Nabi ni hati-hati lah. Bila jelas Nabi buat gitu, buat begitu. Buat begitu. Tu cara ittiba' sunnah. Dan kerana cara itulah sahabat berjaya dinobatkan sebagai khairu ummah ukhrijat linnas itu. Tu ya sebenarnya. Kita nak ta'wil, nak bincang dari segi fiqh, nak kata hikmat gini, tempat lain mungkin. Situ tak payah. Itu maksudnya. Sebab kalau nak ta'wil belakang hadirat, takut ilah hak maksud sebenar tu. Hak tu bimbang. Kalau kita nak ta'wil semua perkara, takut ilah hak maksud sebenar tu. Ni bab ibadat ni. Sayyidina Ali katalah ibadat ni tauqifi, kita ikut saja. Kalau ibadat ni kita nak guna logik akal, orang sapu khuh tu dia tapak kaki, bukan di atas. Khuh dia sapu bahagian atas, dia tidak sapu bawah. Sayyidina Ali kata kalau ibadat asas dia otak, guna logik akal, mesti kita akan sapu bawah, tidak gitu. Tapi apa yang jadi sapu atas? Mungkin Nabi buat gitu. Nabi jelas Nabi buat gitu. Dia tak boleh nak kosek tu. Tak boleh nak kosek. Kelantan kata tak boleh nak kosek tu. Bak tu jangan kosek. Hak tu Nabi. Kita ikut saja. Boleh jadi Allah nak uji kita. Tengok jala kalau tak ikut Nabi. Kalau dia ikut tu guru dia. Takut jadi gitu lah. Hadis ini tak habis lagi buah ni. Kata setengah ulama, ada juga ulama berpendapat begini. Tak habis lagi Turbasti sebut ni. Dia kata kita tidak tahulah kadang-kadang Nabi ni, engkau Allah SWT bagi tahu kepada Nabi maklumat agama. Jadi apa yang Nabi sebut tu, maknanya Nabi tahu tu, maksud dia tu. Kadang-kadang dia tak sebut, dia nak tengok. Umat dia ni ikut pada dia wayang. Kita tak tahu. Kadang-kadang perkara yang Nabi sebut ni kita tidak tahu hakikat dia. Akal kita tak mampu nak menyelami maksud hakikat itu. Dan kefahaman akal kita ni pun terbatas. Kita ikut sajalah bab-bab tu. Sebab apa? Kalau kita ikut tu pun zaman berubah setara mana canggih pun dia tidak menjejahkan kehidupan tu. Jangan kita kata kalau masuk air dalil tak suruh ada zaman ni gini-gini. Tak ada tu. Tak ada tu. Tak terima masalah tu. Kalau kalau berkait hak ludah dalam masjid seperti kita bincang tu munasabah. Tu kena bincang dalam konteks dia lah. Nabi kata kalau nak meludah dalam keadaan semaya, tiba-tiba nak meludah. Sebab kalau kita telan air kohok tu tak bagus untuk kesihatan. Nak buat macam, nak buat depan Nabi tak benar sebab itu arah kiblat. Boleh ada orang. Nak buat sebelah kanan Nabi tak benar juga. Nabi kata buat sebelah kiri kalau tak ada orang. Kalau ada orang, buat sebelah belakang. Kalau ada orang. Kalau tak ada juga tak boleh nak buat. Ludah. Buat air kohok tu di bawah tapak kaki, kemudian genyih dengan kaki. Biar kohok tu tenggelam masuk dalam tanah. Dan kamu pun gosok tu maknanya akan bersihlah kaki tu daripada air ludah itu. Hadis tu bukan sehadis, banyak hadis. Lepas tu nak pakai mana zaman kita ni hadis ni? Nak ludah tak rapet ni? Menyahambak ketuk email, tak ada ketuk siok. Tu lain lah, tu perbincangan lain. Ambil tisu kat siapa tangan ludah boleh pakai. Tu lah. Tu kena buat gitu zaman kita. Jadi kita buat hal tu tercapai juga maksud nak bersih tu tercapai juga. Itulah. Jadi kalau hadis-hadis gitu memelah. Tu kena takwil dah tu. Tak takwil rosak tu. Ayat Quran pun ada kena orang hak tak takwil pun dia akan takwil ayat tu. Misalnya orang yang tidak takwil kan bila bertemu ayat man kana fi hadhi ama wa huwa fil akhirati ama. Orang yang buta mata di dunia, di hari akhirat lebih buta lagi. Nak pakai makna asal tu. Kalau pakai makna asal itu, makna orang yang buta atas dunia tak akan celik hari akhirat.
Jadi kena pakai amal tu tak boleh pakai makna asal dia. Dia kena pakai buta tu buta mata hati. Sedangkan amal ni asal bahasa Arab bukan buta mata hati, buta mata ni. Tapi kalau pakai situ nyanyi orang buta. Sahabat Nabi ramai mana buta. Jadi orang yang buta di dunia, hari akhirat lebih buta lagi. Jadi berat tu. Patut kecek lah mana, tak ada sebut. Selamatlah orang yang kecek tu. Tak boleh faham Quran gitu. Orang tak tahu pun dia kena tahu kat situ. Begitulah juga dalam hadis ni pun. Hadis tak ada, hadis ludah. Kena tahu kok mana zaman kita ni. Tak boleh faham makna secara literal gitu, tak boleh. Tapi hak ni tak payah. Tak payah tahu. Terima saja sebab dia tidak menjejaskan kehidupan kita. Sepuh tadi terjejah tu nak ludah atas latar masjid dengan kapek. Terjejah tu. Tak boleh tu. Hak tu kena tahu. Baik. Kata sesetengah ulama, panca indera yang 5 merupakan jalan ilmu. Panca indera yang 5 ni kita kata apa dia? Penglihatan, pendengaran, apa dia kita kata? Sentuhan kita kata. Deria sentuh, deria lihat, deria dengar, bau, apa dia lagi? Hak 5 tu lah panca indera hak 5 tu. Hak tu sumber ilmu. Nak dapat ilmu daripada sumber itu. Panca indera itulah. Jadi panca indera yang 5 merupakan jalan ilmu dan mengenali Allah. Cara nak kenal Allah melalui panca indera tadi juga. Tu ya kita belajar tu. Sebab tu orang rasa tu terjejah banyak perolehan ilmu tu. Kecuali rongga hidung. Kerana itu ia mudah untuk syaitan dan menjadi tempat untuk syaitan masuk. Masuk tu maksudnya masuk duduk bermalam di situ. Sebab kira-kiranya kalau orang lain nak masuk dalam mata payah. Muka hidung ni terbuka tak boleh tutup tu lepeh kita. Nak tidur tu mata boleh tutup. Deria penglihatan, telinga boleh tutup, tak apa-apa kalau nak tutup pun. Tapi kalau tutup hidung, jadi tidur pun duduk terbuka sama tu. Dia kata ada juga ustaz, dia buka mulut, buka juga ada setengah tidur. Yalah, umumnya tutuplah kira-kiranya. Tapi hidung ni siapa saja pun dia tak tutup masa tidur. Tutup tu boleh nyakit. Jadi kira-kiranya mudahlah syaitan masuk tu. Dari sudut tu. Tu Nabi sebut. Sebenarnya ada lagi ulama lain kata suruh basuh tu ialah kotoran. Mungkin dia terbuka gitu sokmong masuk debu-debu ke apa. Semuanya tu huraian dia nak supaya selesa salat itu. Hak tu ya sebenarnya. Jadi hadis ini menerangkan perintah supaya membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke dalam. Membersihkan hidung dengan cara memasukkan air ke dalamnya. Kemudian mengeluarkannya. Bila seseorang itu bangun dari tidur, gitulah hak dia kena buat. Zahir hadis, bila seseorang kamu bangun dari tidurnya, adalah umum merangkumi tidur pada waktu siang dan malam. Tetapi sabdaan berbunyi syaitan bermalam, menunjukkan tidur di sini adalah tidur malam sahaja. Ulama khilaf ni hadis ni. Tidur tu tidur hak malam tu, termasuk juga tidur hak siang hari. Untuk buat gini. Kebanyakan ulama kata hak ni tidur hak malam tu. Hak kita tutup lapu, tutup nela, pakaian pun lain, selimut, bahan apa tak golek, tak uak lagu tu kalau siang hari. Hak ni untuk malam maksud dia. Tu. Dah lama tidur malam ni. Hak tidur qailulah sekejap waktu zuhur tu tak termasuk. Ada ulama kata gitu. Tapi ramai juga ulama kata dak, asal ke tidur saja. Boleh, tetap boleh sunnah tu. Misal kita tidur sekejap, sebelum ambil wuduk kita basuh tangan dulu. Boleh tu pahala tu. Walaupun tidur qailulah 20 minit, 30 minit waktu matahari di atas kepala ketika waktu zuhur. Boleh juga sunnah ni. Tapi setengah ulama kata dak ni untuk malam sahaja. Khilaflah di kalangan ulama tu. Cumanya bagi ulama yang mengatakan ini hadis ni berkait tidur waktu malam, mana isyarat nabinya? Nabi kata syaitan bermalam. Mana bila kata syaitan bermalam, ni tidur pada waktu malam. Dia ada ke arah itu. Sebab tu ramai ulama kata begitu. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada syaitan untuk menguasai manusia dalam apa jua keadaan. Bila anak Adam telah tidur, maka syaitan akan bermalam di dalam rongga hidungnya dengan izin Allah Azza wa Jal. Justru itu Nabi SAW menyuruh supaya membersihkan hidung daripada kesan syaitan dengan memasukkan air, lalu menghembuskannya sebanyak 3 kali. Kemampuan syaitan menguasai manusia yang diberikan oleh Allah Ta'ala pasti mempunyai hikmat yang tidak mampu diketahui oleh manusia. Padahal kita kata, apakah maknanya kita jadi terhalang daripada gangguan syaitan dengan kadar itu?
Dah kata dia masuk ledeng. Maka masuklah air. Bila kamu bangun tidur dah hembus. Apakah dengan perbuatan itu saja kira-kiranya sudah terhalang daripada gangguan syaitan? Tidak maksud begitu. Tapi kukuk mana pun, tidur ni setiap hari. Malam pun setiap malam. Bila kita masuk air dalam hidup, kena ingat kita nak lawan syaitan. Kena ingat semua tu. Tujuan nak latih supaya kena ingat semua. Syaitan yang tak nampak kelih ni, musuh yang tak nampak kelih ni, dia bahaya. Padahal dalam hadis lain, dia sebut, masuk pak dalam hati melalui saluran darah tu. Cumanya sini sebenarnya dia isyarat kepada nak ingat. Syaitan tu musuh kamu, hak ada semua bersama kamu. Kena berhati-hati. Jadi nak lawan dia tu tak erat dengan cerdik saja. Tak erat dengan akal, tak cerdik saja. Dia kena guna agama. Itu isyarat ke arah tu. Nak lawan syaitan kena guna agama. Kalau tidak, reboh kita. Sebab tu orang sesak ni, profesor pun sesak. Jangan ingat orang sesak ni orang kapung saja. Tak. Orang jual obat kata penyakit datang tak menentu, tak kena mertua, kena menantu. Yalah, tak kira siapa penyakit ni. Penyakit sesak ni penyakit. Sesak ni adalah penyakit. Jadi makna nak isyarat tu. Jadi nak lawan syaitan ni kena zikrullah. Kena ingat kepada Allah. Ingat semua. Nak buat gani sebut nama Tuhan. Nak buat gani sebut nama Tuhan. Itu latihan. Ni kena ingat lah. Bangun tidur ingat lalu tu. Itulah maksudnya. Bangun tidur tu ingat lalu. Mana? Tak apa tu. Sebab tu dia kalau dalam bulan puasa, memang dia tak benar kita akad tu. Kalau bulan puasa setakat dalam. Setengah ulama kata tak benar pun istinsyad pada siang hari bulan Ramadan. Takut masuk air. Sebab khoma juga. Khoma boleh tapi jangan lenggok. Ini tengah hari di bulan puasa. Tengok sikit air. Tak lihat tu. Ulama tak benar tu. Begitu juga masuk dalam lidah, takut masuk dalam. Setengah kata tak, jangan akad kepala. Akad kepala, kalau tak akad kepala dia selamatlah. Masuk gitu saja sikit. Jangan sampai ke ujung. Tapi setengah kata tak ayah sebab itu pun sunat ya. Tak masuk dari rukun pun. Sebab bulan Ramadan ni dia lain sikit. Takutnya pakat buat gitu kan. Asal bulan Ramadan kan. Buruk bunyi lalu. No. Rupanya dia khama. Lepas tu nampak segar pun. No, kita. Baik, hadis di atas zahirnya bercanggah dengan hadis ni kita bincang minggu hadapan. Kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.